Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ustazah teruskan untuk peristiwa yang terdapat ataupun yang akan kita pelajari tingkatan 3 ini. Okey, tingkatan 3 ini unit 1 Perjanjian Hudaibiyah. 5.8.1 bermula dengan kronologi Perjanjian Hudaibiyah. Kita lihat apa peristiwa yang menyebabkan kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. Mari sama-sama dengan Ustazah melihat kronologi Perjanjian Hudaibiyah. Okay, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi pada satu malam. Baginda memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan umrah bersama para sahabat anak-anak. Okey, para sahabat berasa gembira dan menyambut baik mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pada hari Isnin awal bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak ke Mekah bersama dengan para sahabat yang jumlahnya hampir 1,400 orang beserta pedang yang bersarung. Okey, pedang yang bersarung menuju ke mana anak-anak? Okey, menuju ke Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Mereka turut membawa binatang kurban bagi menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan umrah tersebut. Kedatangan rombongan ini diketahui oleh musyrikin Mekah. Mereka tidak membenarkan rombongan ini memasuki Mekah anak-anak. Okey, Khalid bin Al-Walid bersama dengan tenteranya yang berjumlah 200 orang cuba untuk menghalang Rasulullah daripada memasuki Mekah di Qura'ul Ghamim. Anak-anak ya, pada masa ini Khalid bin Walid masih belum memeluk agama Islam. Khalid bersama 200 orang tadi cuba menghalang rombongan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan lain. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah bukan bertujuan untuk berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya berhenti di Hudaibiyah. Mana anak-anak boleh tengok Hudaibiyah adalah terletak di pertengahan, pertengahan antara Mekah dengan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Hudaibiyah. Baginda dikunjungi oleh Budail bin Warqah. Budail bin Warqah ini siapa anak-anak? Adalah perantara Rasulullah dengan musyrikin Quraisy. Kita lihat yang seterusnya kronologi. Musyrikin Quraisy seterusnya tak cukup mengutus Budail bin Warqah. Mereka mengutuskan seorang lagi utusan yang bernama Al-Hulais bin Al-Qamah. Al-Hulais bin Al-Qamah diikuti dengan Urwah bin Mas'ud untuk bertemu Rasulullah bagi memastikan mengapa agaknya sebenarnya Rasulullah datang ke Mekah. Kedua-duanya berjaya diyakinkan bahawa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menunaikan umrah semata-mata. Oleh kerana telah 3 utusan Quraisy datang bertemu Rasulullah, akhirnya Rasulullah mengutuskan Uthman bin Affan menemui musyrikin Mekah bagi memaklumkan apa sebenarnya tujuan kedatangan rombongan Islam. Apa yang berlaku anak-anak adalah Uthman ditahan untuk beberapa hari ketika sehingga tersebar berita tentang kematian Uthman bin Affan ini tadi. Apa yang berlaku seterusnya anak-anak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membuat bai'ah untuk setia bersama dengan Rasulullah dan tidak akan meninggalkan baginda.
bai'ah ini dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Kronologi seterusnya adalah musyrikin Mekah mengetahui tentang Bai'atul Ridwan ini. Lantas mereka menghantar Suhail bin Amr, seorang lagi wakil anak-anak ya, untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersama Suhail bin Amr inilah tadi termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Kita lihat seterusnya anak-anak ya, apa isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ini? Antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah termasuklah Rasulullah dan para sahabat tidak dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun tersebut, walaupun kalau kita lihat Rasulullah dan rombongan para sahabat dah hampir sampai ke kota Mekah. Apa yang boleh mereka buat? Maka kembalilah mereka semula ke Madinah. Pada tahun itu adalah tahun ke-6 Hijrah. Pada tahun ke-7 Hijrah mereka datang semula ke Mekah dan baru dibenarkan masuk. Menurut perjanjian itu juga, tak lama pun rombongan Rasulullah dan para sahabat berada di Mekah. Mereka hanya dibenarkan berada di Mekah selama 3 hari sahaja tanpa boleh membawa senjata kecuali pedang yang tersekat. Orang Quraisy juga berjanji tidak akan mengganggu orang Islam. Isi kandungan perjanjian yang kedua anak-anak ialah tiada peperangan antara kedua-dua belah pihak selama 10 tahun. Maksudnya di sini anak-anak, perjanjian ini termeterai pada tahun ke-6 Hijrah, bukan? Maksudnya sehingga tahun ke-16 Hijrah tidak boleh ada apa-apa peperangan yang wujud di antara orang Islam dengan orang kafir. Isi perjanjian yang seterusnya adalah mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah. Mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan musyrikin Mekah juga tertakluk dengan perjanjian ini. Maksudnya, sesiapa yang ada hubung kait dengan Rasulullah ataupun dengan musyrikin Mekah, perjanjian ini dan isi kandungannya perlu mereka patuhi. Itu senang faham. Manakala isi perjanjian yang seterusnya adalah anak-anak, orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan. Mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan. Sebaliknya, sesiapa yang lari dari Madinah ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Ingat anak-anak ya, isi perjanjian seterusnya, orang Mekah yang lari ke Madinah kena pulangkan semula, manakala orang Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Apa agaknya hikmah di sebalik perjanjian ini? Dari segi perkembangan dakwah Islam, kita dapat lihat usaha dakwah Rasulullah tidak lagi diganggu. Hasil daripada perjanjian Hudaibiyah ini, usaha dakwah Rasulullah tidak lagi diganggu oleh orang musyrikin Mekah. Malah semakin ramai sebenarnya orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan. Sebagai contoh yang paling nyata adalah Khalid bin Al-Walid. Kalau anak-anak ingat, semasa rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir masuk ke kota Mekah, antara yang menghalang adalah Khalid bin Al-Walid. Namun dengan izin Allah, Khalid bin Al-Walid telah memeluk agama Islam, termasuk juga Amru bin Al-As, Utsman bin Talha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah membuka ruang dakwah Islam dengan menghantar surat kepada kerajaan lain di sekitar semenanjung tanah Arab, seperti contoh Bahrain dan Oman. Termasuk juga di luar semenanjung tanah Arab, iaitu Rom dan juga Parsi.
Manakala dari segi perkembangan politik, anak-anak boleh lihat musyrikin Mekah secara langsung telah mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah sebagai pemimpin. Bagaimana hikmah daripada perjanjian Hudaibiyah ini? Kerajaan Islam Madinah telah diiktiraf dan Rasulullah lah pemimpinnya. Rasulullah SAW juga anak-anak telah mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah lain di sekitar Madinah. Antaranya termasuklah Bani Khuzamah. Rasulullah juga mula menghantar surat kepada pemimpin di dalam dan di luar semenanjung Tanah Arab dan mendapat jawapan daripada mereka. Hal ini menunjukkan apa anak-anak ya? Pengiktirafan pemimpin lain terhadap kerajaan Islam Madinah. Selepas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah baginda banyak menumpukan perhatian kepada Yahudi di Khaybar kerana musyrikin Mekah bukan lagi menjadi ancaman besar kepada kerajaan Islam Madinah. Manakala dari segi perkembangan ketenteraan Islam, kita nampak di sini kekuatan tentera Islam telah menjadi semakin hebat, yang mana berlaku pertambahan tentera daripada 3,000 orang kepada 10,000 orang. Pertambahan yang dalam angka yang besar anak-anak ya. Dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah. Suasana aman juga telah wujud antara kerajaan Islam di Madinah dan juga musyrikin Mekah. Demikian Ustazah kongsikan kepada anak-anak tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Mudah-mudahan perkongsian kecil Ustazah ini memberi manfaat yang besar kepada anak-anak